Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu faman yudhillahu wa man yudlil falan hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Sallallahu ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Baiklah, saya merupakan seorang pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin di Terengganu dan nama saya adalah Azra Ibn Azmi dengan nombor metrik 054509. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda Usuluddin dengan kepujian yang pada ketika ini sedang berada pada semester yang ke-6 tahun 2021. Dan mata pelajaran yang saya ambil untuk pembentangan pada kali ini adalah subjek Dirasah Akidah Nasiyah. Dan tajuk pembentangan yang akan saya bentangkan pada hari ini merupakan Ad-Da'wah, Allah itu tidak bertempat. Pensyarah saya merupakan Ustaz Prof. Madya Dr. Syekh Hazrul Latfi bin Syed Omar. Kitab yang akan saya huraikan dalam berkenaan bertajuk ini merupakan kitab Al-Aqidah Al-Iqtisad fil I'tiqad oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dan tajuk yang akan saya bentangkan seperti telah dinyatakan iaitu Ad-Da'wah, yakni Allah tidak bertempat. Ad-Da'wah, Allah tidak bertempat. Sebelum itu, kita perlu mengenali bahawa Ad-Da'wah ini adalah seperti mana bahasa Melayu yang kita selalu pakai, iaitu dakwaan. Dan di mana setiap dakwaan atau tuntutan itu perlu kepada burhan ataupun dalil yang kukuh disebabkan adanya pembangkang. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga menyebut ianya sebagai Al-Matlub, iaitu seorang penuntut. Jadi, Ad-Da'wah dan Al-Matlub merupakan perkataan yang sama dan membawa makna yang sama. Dalam permasalahan ini, kita akan menghuraikan berkenaan Allah itu tidak bertempat, yang mana tujuannya adalah untuk kita membuktikan bahawa Allah itu maha suci daripada kita mensifatkannya duduk tetap sebenarnya di atas arash. Tapi apakah persoalan yang timbul? Kenapa orang mengatakan kita nak mensucikan sifat Allah daripada duduk sebenar di atas arash ni? Apakah puncanya? Ini berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taha ayat yang kelima, yakni auzubillahi minasyaitonirrajim ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang bermaksud Allah Ar-Rahman itu yang bersemayam di atas arash. Persoalan yang timbul, adakah maksud itu boleh difahami secara literal atau harfiah saja, iaitu istawa itu Allah bersemayam di atas arash, dan adakah terdapat cara untuk kita mensucikan makna yang difahami secara literal atau harfiah berkenaan Allah itu duduk di atas arash? Adakah terdapat cara? Dan bagaimana pula kita boleh membuktikan hal ini hanya dengan menggunakan akal kita yang sejahtera tanpa menimbul dan mengeluarkan dalil dari dalil Al-Quran, supaya dengan memberi hujah-hujah akal ini kita boleh memberi pencerahan kepada mereka yang bukan Islam. Dan ini merupakan hujah yang telah diberikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Hujahnya, setiap sesuatu yang menetap di atas satu jisim dan duduk di atasnya, sudah pasti ia disifatkan sebagai satu benda yang boleh disukat, yakni pasti juga boleh diukur. Sama ada yang duduk itu lebih besar daripada yang diduduki, atau lebih kecil, ataupun lebih sama yang besar. Kesemua ini memerlukan sukatan dan ukuran, sedangkan Allah itu tidak boleh disukat dan tidak merupakan satu jisim. Hujah seterusnya, setiap perkara yang berada di atas satu-satu jisim itu memerlukan ataupun mempunyai ukuran yang tersendiri. Dan setiap yang ada ukuran tersendiri itu pula, ia memerlukan juga kepada orang yang menentukan sukatan suatu benda itu, sama ada ianya sebegini dan sebegitu. Maksudnya, setiap satu jisim itu memerlukan sukatan, dan sukatan itu memerlukan kepada orang yang membuat sukatan itu, sama ada ianya sebegitu dan sebegini. Maka konsep ini bersalahan dengan sifat ketuhanan Allah itu, yang telah menjadikan Tuhan itu lemah kerana perlukan kepada sesuatu yang lain untuk menentukan keberadaannya, sedangkan Allah itu
tidak boleh ditentukan daripada arah, ataupun tidak boleh kita mengatakan ianya sebahagian daripada jisim. Hujah dan dalil lain yang telah diberikan oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitab Al-Iqtisad ini, jikalaulah harus Tuhan itu bersifatnya boleh disentuh oleh jisim, yakni arash yang kita sebut tadi, yang merupakan arash ni adalah jisim, bermakna Tuhan itu boleh disentuh dari mana-mana sudut, arah ataupun pihak oleh jisim lain macam manusia ini. Maksudnya manusia ini merupakan satu jisim dan arash itu merupakan satu jisim. Adalah menjadi suatu yang mustahil bagi jisim itu boleh disentuh oleh Allah yang tidak bersifat jisim. Ianya adalah mustahil. Dan setiap yang mengambil ruang itu jisim. Dan jisim yang paling kecil pula adalah jauharul fard, iaitu kewujudan yang sudah tidak boleh dibelah bagi lagi. Seperti contoh, tetapi dia tetap boleh mengambil ruang sekadar yang dia perlu. Contohnya adalah atom yang kita kenal pada zaman kini. Maka setiap perkara yang menetap di atas suatu jisim sudah tentu dan pasti ia juga adalah jisim. Tambahan pula, tidak ada sesuatu jisim pun melainkan ia memiliki arad. Arad ni di dalam kitab-kitab akidah yang telah kita akidah menerangkan arad ni adalah sifat ataupun sesuatu benda yang tidak boleh bersendirian. Jadi yang diceritakan daripada sini, sedangkan jauharul fard, iaitu seperti atom yang kecil-kecil itu pun dia tetap mengambil ruang yang sekadar yang dia perlu. Sedangkan dia jisim itu apatah lagi besar daripada jauharul fard. Dan apakah itu arad? Arad ini telah diistilahkan oleh ilmu akidah yang bermaksud sifat ataupun suatu benda yang tidak boleh bersendirian. Ianya mesti berada pada sesuatu. Dan jenis arad ni pula telah dibahagikan 9, iaitu ukuran, warna. Ukuran ini sepertinya tinggi, rendah. Warna ni seperti warna hitam, putih, nisbah, tempat, waktu, kedudukan suasana, pemilikan ataupun ada pada sesuatu, dan perbuatan, kesan dan perbuatan. Kesemua ini mesti ada pada jisim. Inilah arad yang telah dinyatakan dalam ilmu akidah. Dia ada 9 seperti dinyatakan. Seperti manusia tu tinggi, warnanya cerah, nisbahnya mungkin seorang, tempat tinggal di bumi, waktu pada tahun 2021, kedudukan suasana mungkin suasana yang harmoni, pemilikan ada sesuatu, dia memiliki baju, rumah, kereta, perbuatan, kesan dan perbuatan macam dia sedang makan, tidur, kesemua ni mesti ada pada satu jisim, yakni manusia itu pun jisim. Oleh itu, arad itu disifatkan adalah sifat yang mesti ada pada jisim. Seperti manusia ini, makhluk ini adalah jisim seperti manusia, dan sesuatu yang berjisim itu memerlukan kepada arad. Dan apakah manhaj yang ideal untuk persoalan nas-nas mutasyabihat? Ataupun mutasyabihat ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang maknanya tidak jelas. Untuk pengetahuan semua, ayat-ayat mutasyabihat ini, kalau ulama-ulama ulama salaf, mereka akan menyerahkan maknanya sepenuh kepada Allah. Dan nas-nas mutasyabihat pada yang kedua pula, untuk ulama zaman khalaf, iaitu zaman yang selepas zaman salaf, yang maksudnya pada zaman kini, mereka menjelaskan makna tetapi tetap menyerahkan makna sepenuhnya kepada Allah juga, hanya untuk memberi penjelasan bagi mereka, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Imam Ghazali. Dia menggunakan hujah-hujah akal. Apakah manhaj ideal? Okey, manhaj ideal ini ada untuk dua pihak, iaitu satu kepada orang awam dan satu lagi kepada ulama. Bagi ulama ini, mereka perlu bagi tahu setiap perkara yang timbulkan keraguan, seperti mana Allah itu duduk sebenar-benarnya di atas arasy ini, perlu dielak kepada orang awam. Kerana orang awam ini dia bukanlah orang yang belajar dan berada di dalam bidang tersebut, yang mana hal ini akan mengelirukan mereka. Cukup sekadar mereka tahu dan mereka perlu yakin dengan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran tanpa melihat dengan perbahasan lain. Ini mana seperti kisah Imam Malik apabila ditanya berkenaan ayat mutasyabihat, maka Imam Malik memberitahu kepada orang yang bertanya itu, adakah kamu yakin
dengan ayat-ayat Al-Quran ini, dan orang itu menjawab, ya aku yakin, maka itu sudah cukup bagi orang-orang awam untuk mengetahui ayat-ayat tersebut tanpa perlu terlibat dengan perbahasan-perbahasan yang akan mengelirukan mereka pada masa akan datang. Dan bagi peranan ulama pula, para ulama ini perlu ambil tahu, namun ia bukanlah sesuatu perkara yang fardu ain, yang maksudnya mereka wajib belajar, bukanlah sebegitu yang telah dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Tetapi ulama ini perlu tahu untuk menjadi orang yang mensucikan maknanya daripada orang yang salah faham, baik daripada orang Islam ataupun bukan Islam. Maksudnya ulama ini belajar hanya untuk memberi dan mengelakkan salah faham, memberi tahu benda yang benar dan mengelakkan salah faham, baik daripada orang Islam yang mungkin daripada golongan Mujassimah, ataupun golongan-golongan orang yang menjisimkan Allah ini, dan juga orang yang bukan Islam yang mana mereka mahukan hujah-hujah akal dan menolak hujah-hujah Al-Quran. Dan kesimpulannya, maka tidak cukuplah bukti tersebut berkenaan kebenaran dakwaan Allah itu tidak bertempat dengan menghadirkan burhan, dalil penjelasan seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali. Telah nyata bahawa Allah itu bukanlah suatu jisim, adalah menjadi satu kebatilan apabila ada yang mengatakan Allah itu berada benar duduk secara literal dan harfiah di atas arash. Ianya merupakan satu kebatilan. Dan ketahuilah, akal yang sejahtera pasti tidak akan menolak hujah dan dalil bahawa tidak akan duduk atas jisim itu, melainkan ia juga adalah jisim, dan Allah itu bukanlah sesuatu yang berjisim. Dan pendekkan kata, Imam Al-Ghazali ini telah memberikan hujah-hujah akal, yang mana hujah-hujah akal ini telah memberi penerangan tanpa melibatkan hujah-hujah dalil Al-Quran. Maka hujah sebegini boleh diterima oleh orang Islam dan juga orang bukan Islam, kerana setiap manusia itu memiliki akal yang sejahtera, melainkan mereka menolaknya hanya dengan nafsu yang mereka bawa. Dan benda yang ingin kita tekankan di sini adalah Allah itu bukanlah duduk di atas arash sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini. Dan kita perlu ingat poin ini, iaitu arash itu merupakan jisim dan Allah itu bukan jisim, tidak akan duduk di atas jisim itu, melainkan suatu jisim. Jadi arash ni jisim, Allah itu bukan jisim, maka mustahil untuk Allah itu duduk di atas suatu jisim. Maka inilah hujah-hujah akal yang boleh kita terima untuk kita memberikan pencerahan buat orang Islam dan juga orang bukan Islam. Ini dah berkenaan ad-da'wah, Allah itu tidak bertempat. Okey, sekian saja daripada saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.